Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, saya mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan untuk terlibat sama di dalam perbahasan titah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar. Semoga Allah memuliakan tuanku berdua di dunia dan akhirat. Tuan Yang Dipertua, di antara kesempurnaan Islam ialah sifatnya sebagai satu-satunya ajaran yang menyeru manusia supaya menegakkan keadilan di dunia ini. Keadilan yang diserukan oleh Islam adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dipengaruhi oleh sebarang kepentingan diri, keluarga, bangsa, keturunan, kelas, majoriti dan segala sebab-sebab yang lain. Ia adalah keadilan dalam pengertiannya yang sebenar yang dikurniakan oleh Tuhan yang Maha Adil kepada manusia sebagai rahmat darinya. Menegakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala ini di kalangan manusia dan menghapuskan kezaliman serta penindasan bahkan perhambaan sesama manusia adalah menjadi antara kewajipan para anbiya alaihimus salatu wassalam wa ala nabiyyina afdalus salatu wassalam. Dan tujuan Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Islam bukan semata-mata menyeru manusia kepada menegakkan keadilan dan kemudian membiarkan manusia itu mencari-cari bentuk keadilan yang diperlukan itu tanpa sebarang panduan. Sebaliknya, Islam turut menyediakan suatu hukum dan peraturan yang lengkap dan adil bagi menjamin keadilan tersebut akan dapat ditegakkan di kalangan manusia secara berterusan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat 25, menurut Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah, ayat itu adalah merupakan perlembagaan masyarakat Islam dan sistem perundangan masyarakat Islam. Masyarakat Islam itu adalah masyarakat yang berhukumkan dengan undang-undang dari langit, berasaskan manhaj kebenaran, keadilan dan persamaan, dan ianya ditegakkan di bawah lindungan kekuatan yang memelihara dasar-dasar perundangan itu, yang menolak dan mengancam sesiapa sahaja yang berkeinginan melanggarnya atau mencabar kesuciannya atau berusaha untuk menghapuskannya, atau sesiapa sahaja yang cuba menyekat perkembangan dakwah Islam di dalam negara Islam atau di luarnya. Tuan Yang Dipertua, saya melihat isu Nick Allen sekiranya tidak ada tindakan segera dan pantas serta berkesan untuk mempertahankan enactment syariah di negeri-negeri dari terus dicabar, ia akan memberi kesan yang sangat membahayakan negara. Tindakan tegas kerajaan pada masa lalu dalam menyekat fahaman anti hadis dan mengharamkan penyebaran buku Kasim Ahmad sehingga fahaman tersebut dapat dibendung. Pada masa ini, ketegasan yang sama adalah sangat dituntut bagi membendung gelombang mencabar syariat Islam yang merosakkan akidah. Ia boleh membuka ruang kepada kemunculan berterusan golongan pelampau sekular yang radikal dan ekstrim. Kebimbangan kita tentang golongan pelampau sekular ini bukanlah tidak berasas, kerana ancaman golongan ini telah pun diperingatkan oleh Karen Leong di dalam artikelnya bertajuk Violent and the Intolerant Secularists yang diterbitkan pada tahun 2001. Beliau menegaskan bahawa intolerance, violence and extremism are not exclusive to people of faith, because there have always been secularists who are more violent, intolerant and extreme than the adherents of religions. Karen Leong membawa contoh Khmer Rouge yang berfahaman etis dan seorang ekstrim sekularis telah membunuh tidak kurang dari 2 juta orang rakyatnya dari tahun 1975 sehingga tahun 1979 dalam usaha untuk merealisasikan cita-cita sekular beliau. Begitu juga dengan Joseph Stalin dan juga Mao Zedong, dan begitu juga Adolf Hitler, dan begitu juga dengan Maximilian Robespierre. Justru itu, fellow kanan IKIM memetik kajian Karen Leong menyatakan
secularism has indeed become a new religion because, like the old religion, it seeks to eradicate. Some of its followers also think that its belief system is universal and immutable. Di Perancis, golongan radikalis sekular ini telah mempergunakan pelbagai pendekatan bertujuan menghina Islam dan umat Islam. Seperti yang disimpulkan dalam artikel tersebut, kita tidak ingin dan tidak akan membenarkan keadaan ini berlaku di Malaysia. The secularists must be reminded that just as religious extremism is unacceptable, so is secular extremism and the condescending behavior of the secular extremists. Sekularisme bukanlah tongkat ajaib yang menjanjikan kebahagiaan dan kemakmuran negara, manakala pelampau-pelampau sekular ini bukanlah penyelamat yang dinanti-nantikan. Bahkan sebaliknya, kesemua itu adalah malapetaka bagi negara ini yang wajib dihalang, sebagaimana ia telah menjadi malapetaka dan bencana kepada Barat sehingga hari ini. Justru itu, sebagai ahli parlimen beragama Islam yang mewakili rakyat di Parlimen Jasin, saya menggesa kerajaan agar mengambil langkah segera dan bermakna untuk melindungi kehormatan Islam, hukum-hukum syarak dan keluhuran akidah Islam dalam negara tercinta ini. Kita berada pada penghujung umur dunia yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai zaman Islam dicabar dan ditolak. Adalah menjadi tanggungjawab kerajaan dalam negara yang perlembagaannya meletakkan Islam sebagai agama persekutuan agar bertegas menolak usaha-usaha golongan pelampau sekular untuk menghapuskan kekebalan Islam di dalam perlembagaan negara sebagai agama persekutuan. Hukum jenayah berasaskan syariat Islam dan seterusnya menundukkan Islam sepenuhnya kepada ideologi dan undang-undang ciptaan manusia seperti yang berlaku kepada kedudukan agama di Barat. Dalam rangka melindungi kekebalan Islam itu, para pengamal undang-undang beragama Islam wajiblah mendahulukan Islam atas yang lain daripadanya. Tuan Yang Dipertua, oleh kerana percakapan ahli politik telah dituduh sebagai menunggangkan agama, walaupun sebahagian ahli politik tersebut adalah terdiri dari bekas ahli Majlis Fatwa Negeri, para asatizah yang memiliki PhD dan para ulama kelahiran pondok serta para pendakwah yang berwibawa, maka izinkan saya dalam isu Nick Allen ini memetik langsung dari buku tulisan almarhum bekas Mufti Negeri Sabah Haji Said Haji Ibrahim sebagai peringatan bersama, khususnya sekumpulan pengguna internet yang keliru sehingga ada yang mempermain-mainkan hukum syarak. Akidah wajib dipelihara. Saya ingin bertanya berkait isu ini, adakah kerajaan ada mengeluarkan panduan berkait akidah Islam yang berkaitan dengan persoalan ini? Buku yang berjudul Jenayah Murtad dari Sudut Hukum Syarak dan Perundangan Islam. Perkara-perkara yang menyebabkan menjadi murtad. 4. Memperolok-olok atau mengejek-ngejek sesuatu hukum yang sudah jelas diketahui dalam agama Islam dan disebutkan nasnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, di mana mereka yang melakukan perbuatan tersebut adalah bermakna mereka memperolok-olok dan mengejek-ngejek Allah dan Rasulnya dan kitabnya Al-Quran, yang menyebabkan mereka itu menjadi murtad. 5. Melahirkan kebencian dan kemarahan ketika menyebut dan mengingati Allah dan Rasulnya atau ketika dibacakan ayat Al-Quran. Apa yang dinyatakan oleh almarhum Mufti adalah ajaran Islam berkaitan akidah yang tidak boleh diubah suai menurut hawa nafsu, menerangkan batas-batas iman dan kufur tanpa mengkafirkan seseorang yang beriman adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia bukan ajaran Khawarij atau fahaman pelampau agama sebagaimana yang disalahfahamkan. Boleh tanya sikit, Jasin? Saya gunakan peraturan 37.2 tidak membenarkan
penjelasan. Sila duduk. Tuan Yang di-Pertua, adalah tidak wajar Speaker apabila pembangkang pembangkang yang telah dipilih oleh rakyat dalam kerangka sistem demokrasi untuk melaksanakan tanggungjawab checks and balance dalam menegur kepincangan kerajaan dan memberi nasihat untuk kebaikan negara, cuba diberikan gambaran sebagai khawarij. Siapakah yang menyuntik idea ini dan untuk tujuan apakah ia dilakukan? Yang jelas, tuduhan demikian telah ditolak sendiri oleh para ulama yang pakar. Mohon sedikit masa lagi. Tidak cukup masa, sila gulung. Oleh para ulama yang pakar mengenai aliran-aliran yang menyeleweng yang pernah muncul dalam sejarah Islam. Sebagai contohnya, di dalam buku kajian mengenai mazhab Khawarij oleh Dr. Muhammad Anwar Hamid Isa, Profesor Akidah dan Falsafah, Universiti Al-Azhar, di bawah fasal Qiwal Mu'aradah atau kuasa yang bertentangan, beliau mengatakan fahaula'i la yusammuna bil khawarij li'annahum lam yadkhulu ba'du li'annahum wa asdaqu wasfin yantabiqu alaihim huwa al-qiwal mu'aradah awil ahzabil mu'aradah, yang bermaksud mereka itu tidak dinamakan sebagai khawarij. Gambaran yang paling tepat bagi mereka ialah sebagai kuasa pembangkang atau parti-parti pembangkang. Tuan Yang Tertua, yang terakhir saya ingin menegaskan bahawa kebenaran yang dibawa oleh Islam yang disebut dalam perlembagaan persekutuan itu adalah kebenaran mutlak, kebenaran yang berpaksikan kepada ketauhidan Allah yang maha sempurna. Apa sahaja yang berlawanan dengan Islam adalah kebatilan dan kejahilan. Justru itu premis bahawa kebenaran tidak ada batasan atau tanpa batasan yang sering diungkapkan dewasa ini adalah ajaran yang bukan berasal dari Islam. Sebaliknya, ia adalah dicedok dari fahaman pluralisme dan falsafah barat. Firman Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Perkara yang benar ialah yang datang dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari kalangan orang-orang yang ragu. Dalam rangka mendaulatkan Islam sebagai agama bagi persekutuan, terjemahan dan kefahamannya mestilah diambil dari ajaran Islam itu sendiri. Ketulinan kefahaman Islam mestilah dijaga agar pelaksanaannya tidak terpesong, bukan dicampur adukkan dengan fahaman falsafah dan ideologi ciptaan manusia, sama ada sekularisme atau liberalisme ataupun sosialisme ataupun pluralisme, sehingga melahirkan Islam jadi-jadian yang sesat lagi menyesatkan pengikutnya. Yang berhormat, masa sudah tamat. Saya terpaksa hentikan kerana kita tak ada usul 12.1 hari ini. Sila duduk. Saya jemput Yang Berhormat Gombak. Tak sempat.